بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkah dan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan teruskan pada tadabbur surah Al-Waqi'ah. Alhamdulillah, kita surah Al-Waqi'ah sudah mula awal-awal badannya. Kita sudah kelas ni kali keempat, Masya Allah. Dan surah Al-Waqi'ah kita mungkin bagi ringkasan pada awal-awal yang kita belajar adalah di awal-awalnya dari ayat 1 sampai 10. Dia adalah cakap tentang hari kiamat dan juga peringkat ataupun bahagian-bahagian untuk manusia. Kita kata adalah tiga jenis kan. Adalah orang sabiqun, orang yang dekat, yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga adalah orang ashabul yamin, golongan orang ahli yamin, dan juga adalah ashabul shimal. Nah, kalau boleh kita tutup mic, insya-Allah. Seterusnya kita pada ayat 11 sampai 26. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam pada ayat itu adalah bagaimana orang ahli syurga. Maksudnya bagaimana balasan untuk ahli syurga min ashab Muhammad daripada dan kita kata adalah sebahagian badan mengikut badannya. Nah, dan juga adalah pada ayat 27 sampai ayat 40 adalah maqam ashabul yamin ataupun peringkat orang ahli yamin dekat syurga. Nah, dan juga kita kata adalah amal soleh itu adalah di antara asbab orang dapat naim untuk akhiratnya ataupun dapat benda yang baik untuk akhiratnya. Kemudian adalah pada ayat 41 sampai 56. Ayat ini adalah cakap tentang azab ashab shimal, azab pada orang yang golongan ahli kirinya adalah yang terima kitabnya dengan tangan kiri, dan balasan untuknya bagaimana halnya. Nah, kemudian kita pada ayat 57 sampai ayat 74, kita ceritakan tentang ayat itu adalah dalil-dalil seperti mana kita dalam bawa tiga dalil untuk kudrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk ciptakan seperti mana pada dan pada tanam-tanam, dan juga adalah pada air seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air tu, dan air itu bagaimana kalau air itu mancing dan sebagainya. Kelas ini benda tu kita sudah cakap dalam kelas yang sebelum ni kan. Nah, Subhanallah, dan itu adalah ada banyak pada benda yang perlu adalah syukur pada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, seperti mana air ataupun adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan buku-buku ataupun benda yang perlu pada kita di dunia ini, dan juga adalah pada dalil juga kudrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk ciptakan manusia. Nah, seperti mana itu. Nah, ma tumnun antum. Nah, semua ayat-ayat itu kata tentang apa? Tentang kenciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat seterusnya dari ayat 75 ke seterusnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah. Mula pada ayat qasam, fala bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan apa, dengan uh, bintang-bintang, dan adalah kaukab, adalah maksudnya yang ada di langit itu. Dan qasam ini adalah di qasam yang di antara qasam yang mulia,
qasam yang besar. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Yani ini adalah qasam, ini maksud badannya adalah demi Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini yang turun adalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Itulah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Benda itu adalah bukanlah sihir, bukanlah adalah kata-kata orang kahin, yakni orang yang buat sihir dan sebagainya, dan bukan orang kata-kata orang yang yang uh, yang berkataan yang tidak benar, dan itu adalah walaysa yuftara 'ala Allah, dan juga itu adalah bukan perkataan yang kira tipu ataupun tidak benar. Dan ini adalah Quran Karim. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Naam, yani Allah Subhanahu wa taala jaga pada Quran ini. Apabila kata fi kitabim maknun, Allah Subhanahu wa taala maksudnya jaga pada Quran ini tidak ada perubahan badannya, tidak ada pertukaran badannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Quran ini tidak akan ada benda yang tidak benar padanya, dan tidak akan ada perubahan sampai bila-bila. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah Quran ini tidak akan ada perubahan padanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran wa inna lahu lahafizun, maknanya tidak akan ada perubahan badannya selama-lama pun, dan selama-lama mana pun tidak akan ada perubahan. Subhanallah, pada Al-Quran Al-Karim ini, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala jaganya bukan daripada segi teks sahaja. Maksudnya Al-Quran ini aku tengok orang orang pegang Al-Quran betul ni, tak ada salah badannya, tak ada salah baris ataupun benda tu. Sebenarnya adalah berjagaan pada Al-Quran bukan sahaja pada teksnya, adalah juga pada tidak akan ada perubahan pada bacaannya. Subhanallah. Cuba tengok sekarang di zaman kita ini, kalau ada satu qari membaca Al-Quran tak betul, ataupun dia tukar ayat, ataupun satu dunia akan cakap tentangnya. Subhanallah, semua akan tangkap benda ini. Sama juga pada kalau ada satu orang print Quran yang ada masalah badannya, cepat-cepat subhanallah akan nampak nampak orang tangkap benda tu. Ini adalah semua daripada maksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala akan jaga Quran ini, tidak akan berubahan. Contohnya adalah di antara Quran yang di print kalau tak silap dekat Iraq, negeri Iraq. Itu saya dengar baru-baru ni, hari itu saya tengok surat kerajaan Iraq keluarkan satu surat, tarikkan Quran yang ada dekat pasaran. Ada satu syarikat keluarkan satu Quran, kemudian Quran itu kena tarik semua sepuluh. Kenapa? Sebab ada salah satu baris. Subhanallah, satu baris kena jadi apa, kena tarikkan semua Quran itu. Yes, ini adalah di antara benda yang maksud Allah Subhanahu wa taala akan jaga Quran ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala susungkan juga dekat dunia ini orang yang jaga pada bab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seterusnya adalah la yamassuhu illa al-mutahharun, tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran Al-Karim ini لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر. Maksudnya Al-Quran Al-Karim ini, kalau kita nak pegang Al-Quran Al-Karim, kita kena dalam keadaan wudu. Ada wudu untuk kita nak pegang Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa wudu boleh ke tidak? Boleh. Tidak ada masalah baca Al-Quran tanpa wudu. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi pegang Al-Quran tanpa wudu, itu yang tak boleh. Nah, jadi mesti kalau kita di masa kita nak pegang Al-Quran Al-Karim, kita adalah dalam keadaan berwuduk, seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Nah, dalam bab ini ada yang pada guru-guru ataupun ada pada qaul yang kata tidak ada masalah. Boleh ke? Baik, pada bab ini tidak ada qaul sarih untuknya. Kita perlu kita ikut benda yang jelas. La yamassuhu illa al-mutahharun, sudah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Maknanya tidak akan boleh dipegangnya orang yang tidak ada berwuduk, tidak boleh dipegangnya. Kecuali kalau contohnya adalah hal macam contohnya Quran ni adalah anak kita main jatuh. Ah,
Kita pada muliakan Al-Quran, kita cepat-cepat angkat. Tak adalah kita tinggal seperti itu. Itu dalam keadaan seperti itu adalah darurat. Tak ada masalah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah tinggalkan, tunggu jap saya pergi ambil wuduk dan balik baru pun angkat. Nah, kalau ada anak kita, contoh suruh anak angkat awal-awal. Budak tu tak faham, tak ada, dah kita angkat sebab kita nak muliakan kalamullah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita sekarang contohnya ada beg kita. Beg ada dalamnya mushaf. Kita boleh angkat ke beg tu kita dalam tak ada tu? Boleh sebab kira kita dalam keadaan ini kita apa? Kita angkat beg itu, niat kita dalam angkatkan beg tu. Nah, jadi itu tidak ada masalah. Tinggal pada Al-Quran ini Quran yang ada Quran terjemahan. Dia kata kalau tak ada wuduk peganlah Quran terjemahan. Okey, pada bab ini pada angkat Quran itu memang biasanya akan terjemahan itu adalah hurufnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran Al-Karim. Tapi bagaimana kalau buku itu bukan adalah terjemahan, yakni mungkin ada tulis sikit-sikit. Kalau ayat Al-Quran itu lebih daripada terjemahan ataupun tulisan di dalamnya, maka tidak boleh kita pegang. Mesti kita kena ada dalam keadaan wuduk. Kalau kalau terjemahan itu lebih daripada Al-Quran, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi tetap masih lagi la yamassuhu illal mutahharun. Apabila kita ayat Al-Quran itu, janganlah kita letak jari atasnya macam tu kita jalankan. Itu tidak boleh juga untuk apa? Untuk pegang Al-Quran. Tapi ini ada Quran terjemahan, ya. Tapi ayat Al-Quran itu jangan sentuh. Kita pegang Al-Quran itu tidak masalah insya-Allah pada bab ini walaupun lebih afdal adalah dalam keadaan wudu. Nah, subhanallah, yani mungkin Quran terjemahan ini membantulah sikit daripada orang yang dia ada masalah tidak boleh menjaga wuduknya dan sebagainya. Mungkin kalau ada orang tua dan sebagainya ataupun dia sakit tak syat orang tua. Taib mungkin dia pegang Al-Quran terjemahan, adakah benda ni membantunya? InsyaAllah membantu ni pada bab ini. Nah, kalau dia senang nak ambil wuduk adalah lebih baik. Kalau tak dapat, insyaAllah ini la isma alaih. Hanya kita jaga jangan kita nak sentuh-sentuh ayat itu. InsyaAllah mungkin itu adalah lebih afdal kita pada amalan kita. Nah, la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Kitab ini adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penting juga nak cakap tentangnya adalah buku Yasin yang kita baca, macam contoh ada orang buat majlis Yasin. Ah, Kadang-kadang orang hadir pada majlis Yasin, tiba-tiba orang datang bagi buku Yasin dekat kita. Mungkin orang tu tak ada wuduk. Adakah buku Yasin tu boleh pegang ke tak boleh pegang? Juga akan balik pada perkataan yang sama yang tadi sebut. Kalau itu ayat Al-Qurannya dalamnya adalah lebih banyak daripada tulisan-tulisan yang lain, maka kita kena ada wudu. InsyaAllah itu adalah lebih afdal. Tetapi kalau biasanya dalam buku Yasin ada doa, ada kadang-kadang orang tu campurkan apa tentang solat hajat, doa solat hajat, doa bangun tidur, ada banyak doa-doa. Sebenarnya orang tu buat seperti itu, letak doa-doa banyak di dalamnya selain daripada Yasin dan selain pada ayat Al-Quran pada surah Yasin tu. Kenapa sebab seperti itu? Sebab dia nak bagi orang-orang kemudahan untuk pegang buku itu. Bukan hanya dia nak tambahkan page dan bagi adalah banyak. Tak, bukan itu tujuan dia saja. Dia adalah tujuannya untuk juga orang nak angkat buku itu, insya-Allah tidak ada dosa biidznillah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh pastikan juga pada bab ini juga pada amalan kita. Yang saya cakap yang saya cakap itu adalah qaul yang insya-Allah yang kuat. Kita tak cakap tentang orang yang kata tak ada masalah, boleh je guru tu kata okey. Itu mengikut pada cara dia ataupun cara belajaran dia dengan gurunya. Tapi yang kita pada Al-Quran Al-Karim adalah mesti kita kena pegang dengan keadaan apa, dalam keadaan berwudu, dalam ada wudu. Nah, seterusnya adalah afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
Yani, wahai orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, kamu menipu dengan Al-Quran Al-Karim, takfurun, tidak beriman pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maksud pada mudhinun adalah mukadzibun, mana menipu. Dan asal daripada mudhinun adalah maksud pada asalnya adalah al-murawigh alladhi zahiruhu khilafu batini. Yani maksudnya orang yang zahirnya lain daripada batinnya. Dan maksud pada ayat ini, orang musyrik itu adalah tukarkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kufur. Walayazubillah. Dan lawan pada rasulnya. Maka dia tukarkan pada syukur kepada apa? Kufur. Walayazubillah. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Hal orang seperti itu bagaimana? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bagaimana jika adalah sampai adalah balagatil ruhul hulqum, sampai apa, di dalam keadaan niza', ruhnya sampai atas dalam keadaan sakaratul maut, adalah dalam keadaan niza'. Di masa itu adalah orang pandang kepada orang yang dalam keadaan niza' itu, orang itu, ha, dan yang orang yang dia akan keluarkan pada dunia ini, yang akan tinggalkannya. Bagaimana hal itu dahsyat badannya, ataupun boleh kata susah baginya. Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang badal ta'awuz, isti'adzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adzah pada apa? Pada sakaratul maut. Auzubillahi min sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sakaratul maut. Sebab itu adalah benda yang dahsyat di masa itu. Subhanallah. Wa nahnu aqrabu ila al-mayt minkum bi'ilmina wa malaikatina tahduru liqabdi ruhi. Maksud walakinakum la tarunnahum. Maksud pada bab ini, di masa itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat daripadamu, yang orang-orang yang dekat pada orang yang ruhnya nak keluar, dan malaikat pun dekat badannya untuk ambil ruhnya, tetapi kamu tidak boleh lihatnya, tidak boleh tengok badannya. Subhanallah. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Nah, yakni kalau kamu boleh pulangkan ruhnya kepada jasadnya. Kamu tidak beriman Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan orang yang mati balik. Kamu tidak beriman pada bab ini. Okey. Kamu balikkan ruhnya kepadanya. In kuntum sadiqin anna Allah la ba'sa wa la hisab wa la jaza wa la iqab. Yani kalau kamu adalah betul-betul kamu cakap tidak ada azab, tidak ada hisab, tidak ada hari balasan, ha? Tidak ada hari balasan untuk orang-orang pada amalannya dekat dunia. Kamu kata seperti ini, orang mati sudah tak ada apa. Kamu pulang rohnya, pulang baginya hidup balik. Tapi dalam ab ini ترجعونها إن كنتم الله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Mana boleh dalam bab ini untuk dia pulangkan ruhnya, dalam dia bagi dia hidup balik. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan hidupkan semua orang, lepas mati itu akan ada hayat. Dan kalau jangan orang ingat adalah pada mati itu maknanya sudah habis hidupan. Tidak, sebenarnya adalah habis masa kamu dekat dunia, tetapi masih lagi ada hidupan yang akan datang, iaitu alamul barzakh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita pada azab kubur, dan selamat kita pada hari itu, insya-Allah. Wa amma, kemudian dalam seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan balik tentang tiga golongan orang pada manusia. Apabila orang itu sudah meninggal dan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga tentang tiga golongan orang itu. Fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa raihan wa jannatu na'im. Golongan orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, jika mayat itu
adalah dari dekat orang yang sabiqin, adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ceritakan tentang bab ini di awal pada surah Waqiah. Kita kata orang yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabiqin yang awal-awal, dan juga orang pada sahabat, dan juga orang yang dekat-dekat itu. Dan juga adalah kita kata juga tentang bab ini dalam ada satu ayat, dalam kita kata akan juga adalah banyak daripada juga pada golongan orang yang akan datang, bukan sahaja pada orang yang dahulu, seperti mana kita ceritakan sebelum ni dalam kelas yang sebelum ini. Jadi maka insya-Allah Subhanahu Wa Taala orang kena ada harapan insya-Allah untuk jadi daripada orang yang muqarrabin, orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hal orang yang muqarrabin itu? Apa yang bahagiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan balas untuknya? Dia akan ada dekat syurga, di syurga yang tinggi, dan dia adalah dalam keadaan gembira di syurga Naim. Yatana'amu fiha bima yashtahi, akan ada badannya apa-apa yang dia nak. Ma'al khuludid daim, dalam keadaan dia duduk di selama-lamanya di dalam itu, di dalam syurga. Wa amma, sekarang yang bahagian yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Maka kalau orang itu daripada ashabul yamin, ashabul yamin dengan muqarrabin ada perbezaan? Yes, ada perbezaan. Muqarrabin itu adalah lagi tinggi. Ashabul yamin adalah bawah sikit. Wa man kana min ashabil yamin adalah, maka dia adalah pada orang yang as-su'ada, yang gembira di akhiratnya, di syurga insya-Allah Subhanahu wa taala, yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Orang itu adalah Falaka minhum ya Muhammad assalam wa tahiyya, maka ada padamu wahai Muhammad adalah salam daripada orang-orang tu, orang yang apa, ashabul yamin. Fa innahum fi sa'adatin wa na'im, maka orang itu adalah dalam keadaan gembira, dalam keadaan dalam na'im Allah Subhanahu wa taala, maknanya dalam syurga itu ada badannya apa yang dia nak pada syurga itu. Apa yang dia harap semua itu akan dapat di Allah Subhanahu wa taala di syurga. Naam. Dalam bab ini seperti mana saya sebut tadi akan ada perbezaan. Bukan sama adalah pada ashabul yamin dengan juga al-muqarrabin. Dia ada peringkat badannya, ada lain peringkat badannya, subhanallah. Dan seperti mana kita tahu dekat syurga ada lebih daripada satu darajat. Bukan semua syurga itu sama. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan orang yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Allahu akbar. Kalau orang itu daripada orang yang mukadzibin, orang yang orang yang bohong, ataupun orang yang dia tidak menerima firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu daripada orang yang dhalin, orang yang sesat daripada jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tariqul huda, jalan hidayah, dan dia adalah mukadzibin, menipu pada firman Allah Subhanahu wa taala, semua dia kata itu bukan, itu tak betul dan sebagainya, semua itu. Fanuzulum min hamim, fanuzulum min hamim, maka ada badannya apa, nuzulum min hamim. Apa maksud kita pada nuzulum min hamim? An-nuzul maksudnya dalam bahasa Arab ad-diyafah wal karamah. Macam kalau kita adalah orang datang pada kita, kita bagi dia masuk ke tempat yang baik, dan juga bagi badannya adalah air ke ataupun makanan contoh yang baik-baik untuknya. Maka untuk orang yang mukadzibin, orang yang dhalin itu pun akan ada benda yang baik untuknya. Tapi baik dia tu apa? Itu adalah bukan seperti mana di dunia adalah bagi air yang sedap, air sejuk ataupun air manis dan sebagainya. Tidak. Ah, Dia yang akan dapat di masa itu adalah al-hamim. Maksudnya air yang panas. Ah, Alladhi yaskhurul butun, yang akan hancurkan perut-perut mereka. Seperti mana kita terangkan sebelum ini, kita kata adalah dia akan minum
dan dia akan minumannya, dia akan jadi azab untuknya, subhanallah, bukan untuk dia puas hati dan sebagainya, tak, bukan dia sebab dia haus sangat dia akan minum, tak, dia dia minum dan itu pun azab untuknya, yuqatti'u am'a'ahum, maka benda itu akan bagi hancur pada usus-ususnya, perutnya. Wa tasliyatu jahim, itu sahaja tak, ada juga untuknya apa, ihraq binar jahannam, Allah Subhanahu wa taala akan bangkit orang itu dengan api neraka, yashwi biha, naam, yushwa biha wa yuhraq, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkit orang itu dengan apa, dengan api neraka, maksudnya akan ada balasan untuknya. Api neraka itu adalah untuk orang yang mukadzibin ad-dallin. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan mungkin ada orang kata, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kata tentang bab ini adalah nuzul, dalam fanuzulun min hamim. Nuzul kan dhiyafa untuk kita, maksud maksud benda yang bagi pada orang, oh, untuk macam nak jaga badannya dia datang dan sebagainya. Ini adalah dalam ilmu bahasa Arab panggil tahakkum dan sukhriyah. Maksud perkataan seperti ini macam berhinaan pada orang itu. Itulah balasan untuk kamu. Akan ada apa panggil, kita maksud raikan di masa itu. Tapi raikan bagaimana? Itu raikan caranya adalah minuman kamu akan daripada air yang terlalu panas yang akan putuskan usus-usus dan perut. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala habiskan surah ini dalam ayat inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sesungguhnya itu adalah benda yang benar. أي أن ما أخبرناك عنه يا محمد من جزاء كل فريق من المقربين وأصحاب الشمال وأصحاب اليمين هو الحق الذي لا شك فيه. Maksud pada bab ini adalah apa yang kita cerita padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pada keadaan ataupun balasan pada setiap golongan pada orang itu adalah benda yang benar-benar yang tidak ada syak padanya. Ini adalah hakul yaqin. Apabila maksud kita kata hakul yakin itu benda yang benar-benar, dalam bab ini hakul yakin orang itu macam akan dengar dengar pada bab ini tentang hal-hal seperti ini, semua itu akan nampak di masa akan datang. Sekarang kita ada yakin, macam kita orang beriman, kita ada yakin insya Allah adalah ada hari hari kiamat, kan, iman bil yaumil akhir itu wajib, kan. Jadi kita ada yakin insya Allah akan ada hari kiamat. Hakul yakin, apabila kita ada pada hari itu, kita itu sudah sampai pada hakul yakin sah, betul-betul dalam bab ini. Macam orang tu dah tak ada tipu lagi, orang tu akan nampak betul-betul. Bagi orang kita beriman pada benda tu, tapi bagi orang itu, orang kafir, orang yang tidak beriman pada ba'as wa nusyur, maksudnya orang yang tidak beriman Allah SWT akan hidupkan orang balik selepas dia mati, maka itu akan jadi hak yakin baginya. Dia jadi akan betul-betul dia nampak semua itu, dia tak adalah benda itu adalah, dia tak percaya lagi, tak nak percaya, macam mana lagi tak nak percaya. Itu adalah halnya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka itu adalah yang benda yang benar-benar yang tidak ada syak padanya, maka fasabbih bismi rabbikal azim, maka tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan subhanallah adalah surah ini mula pada cakap tentang hal tiga golongan orang itu, dan juga habis dengan cakap juga hal tiga golongan orang itu. Ashab, orang yang muqarrabin, dan juga orang ashabul yamin, dan juga ashabul shimal. Allahumma ja'alna minas salihin al-muqarrabin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada surah ini beringatan pada kita semua, ada di antara hadis kelebihan pada surah ini, hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة
lam tusibhu faqatun abada. Maksud pada bab ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah kata baginda Nabi Muhammad, dia dengar baginda Nabi Muhammad SAW sabda atau berkata, mengqara'a, sebarang siapa yang dia baca surah Waqiah kulla laila, pada setiap malam, lam tusibhu faqatan abada, tidak akan ada badannya kemiskinan, ataupun dia tak akan jadi miskin, tak ada maksud duit harta, ataupun tak ada sampai tak boleh makan minum dan sebagainya. Subhanallah, ini adalah hal hal apa orang yang membaca surah Al-Waqiah, amalkan surah Al-Waqiah. Kita di dalam YouTube Bait Al-Furqan, ataupun kalau masuk website kita www.baitalfurqan.com, kita akan jumpa juga adalah surah Al-Waqiah. Saya buat ayat, tiga ayat, lebih kurang tiga ayat, ataupun tiga baris lebih kurang, bukan tiga ayat, tiga baris lebih kurang. Bolehlah insya-Allah taala, kalau boleh, kalau ada orang yang berminat untuk nak hafal surah Al-Waqiah, benda ni pun peluang untuk kita buat. Boleh setiap hari ambil satu video, kita tengok, kita ulang-ulang-ulang, satu hari satu video, tiga baris lebih kurang. Benda ni akan membantu kita untuk hafal biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Alhamdulillah, kita di Baitul Furqan, kita adalah juga kumpulan untuk hafazan. Siapa yang berminat nak join dengan kita, boleh insya-Allah kita tolong biiznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumaat yang penuh dengan berkat dan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kira seperti ini kita sudah selesai pada surah Al-Waqi'ah. Alhamdulillah. Dan ulangan pada apa yang surah Al-Waqi'ah ini cakap dengan cara ringkas tentang surah Al-Waqi'ah ini. Dia cakap tentang ayat, tentang apa surah Al-Waqi'ah ini dalam awal, dari awal sampai akhir. Yang ini sekurang-kurangnya kita pada kelas tadabbur ini, kita nak apa? Kita nak orang, kalau kita sebut tentang satu surah depannya, kita kata contoh surah Baqarah, dia cakap tentang apa? Surah Nisa cakap tentang apa? Dia tahulah sekurang-kurangnya macam tu. Baik, kelas kita ini adalah kelas tadabbur Al-Quran. Naam. Kita kalau kelas tafsir, tafsir betul-betul, biasanya ulama dia akan ikatkan apa yang kita apa yang kita baca dengan waqi' kita, hal kita zaman ini. Ini adalah peringkat lebih tinggi. Yang kita buat sekarang adalah kira macam untuk kita nak sekurang-kurangnya kita faham makna ayat ini, tadabbur pada ayat ini. Mungkin ada ayat yang maknanya baik, kita nak faham pada bab ini. Tetapi bab tafsir Al-Quran ini adalah bab yang besar sangat. Bukan adalah bab yang kecil. Dan juga ada ahlinya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita sekurang-kurangnya kita jadilah tadabbur Al-Quran. InsyaAllah SWT, dan faham sekurang-kurangnya adalah faham maksud secara umum ataupun secara uh, zahirnya apa yang ayat-ayat itu cakap tentang, insyaAllah SWT. Jadi surah Al-Waqi'ah ini adalah, dia kita kata dari namanya Al-Waqi'ah, itu adalah di antara satu nama daripada hari nama hari kiamat. Dan kita kata pada ayat nombor 1 sampai 10, Allah SWT ceritakan tentang hari kiamat, dan juga manazilun nas, ya, adalah peringkat manusia padanya. Kita kata adalah tiga golongan, kan? Nah, iaitu as-sabiqun, kemudian orang yang awal-awal dahulu adalah pada sahabat, dan orang yang dahulu awal-awal, dan juga ashabul yamin, orang golongan ahli yamin, dan juga ashab asy-shimal. Nah, orang yang terimakan kitabnya dengan kanan dan terima kitabnya dengan kiri. Tiga golongan. Kemudian pada ayat 11 sampai 26 adalah Allah SWT ceritakan tentang uh, balasan pada orang yang muqarrabin, orang yang dekat pada Allah SWT daripada ashab baginda Nabi Muhammad SAW. Dan adalah juga sebahagian daripada yang akan datang selepasnya. Semoga Allah SWT jadikan kita pada golongan orang itu. Kemudian adalah Ashabul Yamin dekat syurga. Dari ayat 27 sampai ayat 40, Allah SWT ceritakan pada balasan ataupun tempat orang ahli yamin di syurga. Dan itu adalah amal yang salih, adalah di antara asbab untuk dapat peringkat yang baik di akhirat.
Kemudian pada ayat 41 sampai ayat 56, Allah SWT ceritakan tentang azab ashab shimal yang di rumah kitabnya dengan tangan kiri, dan wasuk masirahum adalah balasan untuknya bagaimana halnya di masa itu. Orang itu adalah dia hidup dekat dunia dalam keadaan apa, taraf, yakni adalah orang itu tidak menghargai ibadat apa yang ada pada badannya di dunia ini. Subhanallah, dan dia adalah tidak mengikut pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah pada ayat 57 sampai ayat 74, dekat situ adalah dalil-dalil pada Allah Subhanahu wa taala tentang kudratnya, dan wahdaniyatuhu, na'am, dan nikmatnya, seperti mana kata kita sebut sebelum ini adalah tentang air, dan juga tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan apa yang keluarkan pada bumi ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala kudratnya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia daripada air mani. Nah, subhanallah. Kemudian pada ayat 75 sampai ayat 80 adalah Allah SWT qasam, dengan Allah SWT dengan apa, dengan tempat ataupun bintang-bintang, pada ini itu, dan juga adalah pada Al-Quran qasam, inna hadzal Quran azim, sesungguhnya Quran ini adalah Quran yang mulia yang ada banyak manfaat badaniah, tentang Al-Quran. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Nah, dalam bab ini seperti mana kita terangkan tadi tentang Al-Quran dan sebagainya. Kemudian pada ayat 81 sampai ayat 96, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keadaan orang orang ketika adalah niza, bagaimana hal ruhnya keluar, dan juga kita kata tadi, kita ceritakan kalau orang itu tidak beriman dan dia pun boleh buat, pulangkan ruh orang itu. Nah, jadi tengok pada kata ila balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, orang itu bandar badannya itu hulqum. Dia dalam keadaan nizak, orang itu dalam keadaan nizak, subhanallah. Naam, itu adalah wasuf tentang hal orang itu, dan juga adalah last habiskan surah itu dengan uh, hal tiga golongan pada orang itu adalah, ataupun maqam, tiga golongan itu adalah al-muqarrabin, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dahulu, orang yang dahulu daripada sahabat, dan juga orang yang awal, wa qalilun minal akhirin, dan juga adalah bahagian pada yang seterusnya, dan juga adalah pada apa, pada ashabul yamin, orang yang menerima kitabnya dengan kanan dan tangan kanan, dan juga ashabul shimal, orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Nah, dan ashabul yamin kita katalah dengan al-muqarrabin, orang yang sabiqun, orang yang awal-awal, nah, pada sahabat. Nah, kita cakap ada perbezaan pada peringkat-peringkat itu, bukan sama pada peringkatnya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan mengikut pada firman itu, dan amalkan dengan apa yang dia baca, insya-Allah Subhanahu wa taala. Uh, Nabi alaihi salatu wassalam, seperti mana lalu dengan kita dalam kelas-kelas sebelum ni, rasanya kelas yang kedua, seperti mana dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la arju an takunu sulusai ahli jannah. Aku harap, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku harap adalah kamu orang, maksudnya orang orang Muslim, adalah an takunu sulusai ahli jannah. Jadi adalah dua bertiga daripada ahli syurga. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dan juga adalah seperti mana dalam hadis yang sebelum ni kita belajar, dalam kelas-kelas yang sebelum ni, adalah inna ahlal jannah mi'atun wa ashruna saffa wa Ya, pokoknya thamanuna. ya. Nah, tolong tutup. Ya, Sus. ya pokoknya. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya, saya tutup mic. Okey. Seperti mana kita belajar juga dalam sebelum ni, dalam kelas yang
kedua kalau tak silap kita sebut apa? Dalam hadis yang sahih adalah ahli syurga. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ahli syurga adalah 120 baris. Ahli syurga adalah 120 baris. Samanun 80 daripada 120 itu min hadhil ummah, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un min sairil umam. Dan 40 baris adalah pada umat-umat yang lain. Seperti mana hadis ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Naam. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Juga adalah mungkin ini poin-poin lah pada surah-surah ini mungkin kita ingatkan ada makna yang baik juga. Seperti mana adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Ini adalah tentang wanita di dekat syurga. Nisa ahli jannah. Wanita adalah di ahli syurga adalah dia adalah dalam keadaan yang baik sangat. Yang penting sekarang pada ayat ini kita bukan nak cakap tentang sifatnya ataupun sebagainya. Benda ni kita sudah cakap sebelum ni. Boleh rujukkan videonya. Tetapi adalah tentang perkataan uruban atraba. Adalah kita kata pada bab ini tentang uruban atraba adalah maksud az-zawjah al-muhibba ila zawjiha al-aashiqa lahu allati ta'suruhu bi lutfiha wa wuddiha. Maksudnya adalah wanita yang menjaga pada yang sayang pada suaminya dan jaga pada suaminya dan muamalah dengan baik dengannya. Wahai wanita-wanita yang menikah pada kita dengan kita pada pagi ini, ingatkan ini adalah uruban atraba, itu adalah di antara sifat ahli syurga. Jadi apabila kamu muamalat dengan baik di dunia ini, maknanya kamu adalah ambil sifat ahli syurga. Naam. Dan itu adalah dia kata juga adalah wal muradu an maksud pada atraba. Urban atraba adalah maksud pada bab ini adalah orang yang dia pada juga dua-dua, maksudnya pada suami dan isteri juga dua-dua adalah menjaga pada muamalatnya. Jadi pada bab ini juga kita ushalah wahai wanita-wanita yang menikah dengan kita, pada bab ini cubalah bersifatlah dengan sifat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barakallahu fikum. Eh, ini adalah mungkin sedikit daripada banyak. Sebenarnya ada banyak tentang bab ini. Eh, Seperti mana kita sebut dalam wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Naam, orang yang dan kita kata adalah iaitu adalah ashab baginda Nabi Muhammad SAW dan juga sebahagian daripada yang datang kemudian pada umat Muhammadiyah dari umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab peringkat orang yang dahulu ataupun orang yang sahabat Nabi SAW adalah darajatnya lagi tinggi daripada orang orang yang lain. Seperti mana Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifin." Nah, kalau orang infak, Nabi SAW bersabda adalah kalau orang infak seperti Uhud, tahu bukit Uhud tu, kalau orang tu sebanyak itu dia infaklah pada zahab, pada emas, dia tidak akan dapat sebahagian pun jadi seperti orang itu pada fadilatnya. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan golongan orang yang salih insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masya Allah. Nah, nah. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. آه، Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terimakan amalan kita dan semoga insya Allah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jika ada benda yang rasa ada manfaat ini pada kelas-kelas kita ini, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hambanya al-faqir ini.
Dan saya harap insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita biiznillah sama-sama pada hari ini kita banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai wanita-wanita yang dengar kita juga pada pagi ini, usahalah untuk jadi pada wanita yang salihah, yang jaga pada suaminya. Seperti mana kamu ada peluang yang besar pada hari ini, hari Jumaat. Siapkanlah pada suami kamu adalah pada pakaiannya, pakaian hari Jumaat adalah jubah putih ataupun pakaian yang elok bagi orang yang kerja office dan sebagainya. Kita usaha dan kamu pun akan dapat sebahagian untuk akhirat kamu insya-Allah Subhanahu wa taala pada amalan seperti ini. Ini pun di antara benda yang baik dan jangan lupa dalam membaca surah Kahfi. Siapa yang tak baca lagi surah Kahfi malam ke pada malam tadi boleh baca pada hari ini, ada masa insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita jadi pada golongan orang yang muksirin ala bisalati ala nabi, orang yang banyak akan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurangnya adalah orang membaca 300 kali untuk salawat. 300 kali insya-Allah mungkin termasuk dalam golongan orang yang banyakkan salawat biiznillah subhanahu wa taala. Jadi 300 kali untuk nak baca salawat 300 kali bukanlah banyak insya-Allah. InsyaAllah boleh buat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa ada doa, ada masa doa yang mustajab insya-Allah pada hari ini pada lelaki-lelaki yang dengar kita adalah, dan juga pada wanita adalah di masa di antara ada dua qaul tentangnya, adalah pada masa di antara dua khutbah itu satu, dan juga adalah qabla ghurubi syams. Maksudnya sebelum maghrib adalah lebih kurang dalam setengah jam, itu adalah pun di antara masa yang doa mustajab. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Nak doa mustajab insya-Allah taala, doa lah untuk saudaramu. Itu adalah di antara doa yang mustajab insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala akan terima doa itu. Jadi doa lah untuk saudaramu, ya Allah mudahkan segala urusannya, ya Allah sampaikan hajatnya. Ini pun adalah di antara benda yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bagi hajat kita dapat biiznillah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita doa. Saya sebenarnya ada dekat Masjid dekat Putrajaya. Dapatlah peluang juga kita sebelum kelas Sahih Bukhari kita jalankan satu kelas, semoga Allah Subhanahu wa taala terima biiznillah. Jadi mari kita sekarang di rumah Allah Subhanahu wa taala doa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها امورنا وتقضي بها جميع حوائجنا وقضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك يا إلهنا أن تغفر لنا ذنوبنا وتيسر لنا أمورنا وتقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقض لنا جميع حوائجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا رب العالمين، يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، أن توفقنا للخير وأن تعيننا عليه برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. تكرم علينا يا الله بالعلم النافع والقلب الخاشع والطرف الدامع يا رب العالمين. ربنا يا ربنا يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا من عليه العسير يسير، يسر لنا أمورنا يا رب العالمين بحق قولك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يسر لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.